Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi perkongsian ilmu siri ke-7 Virtual Talk bersama Bank Islam dengan tajuk Makan Gaji Tapi Kaya yang akan disampaikan oleh Cik Supardi Yatim daripada Bank Islam Cawangan Kota Baru. Untuk makluman Cik Supardi, Cik Suhairi dan puan daripada Bank Islam ni, sesi ini kita buka kepada staf Universiti Malaysia Kelantan dan juga kepada 20 universiti awam lain di Malaysia. Maknanya dalam chat room ni nanti ada daripada UA di seluruh Malaysia lah yang akan join sekali. Jadi tanpa melengahkan masa, saya teruskan sesi ini kepada Encik Supardi lah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis, sahabat saya Cik Suhairi, Puan Farisha dan juga semualah audien yang ada dalam room ni. Apa khabar semua? Kita dah berada di fasa PKPP, selepas PKP, PKPB. Jadi dan saya percaya ramai yang dah start masuk office dan yalah, kita mengamalkan SOP dengan norma-norma baru lah demi untuk menjaga diri sendiri dan juga orang sekeliling kita, termasuk keluarga kita lah, dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ni. Okay. Untuk tak membuang masa ni, tajuk yang diamanahkan kepada saya ni, makan gaji tapi kaya. Dan ialah kita semua dalam room ni semuanya salary earner. Ialah mungkin ada juga yang makan gaji tapi dia ada side income ataupun bisnes yang dibuat di luar lah. Tapi lebih kepada perkongsian ni, perkongsian lah, bukan kita nak ajar sangat ni. Perkongsian untuk kita sama-sama hayati dan cuba amalkan. Sebab yang bercakap ni pun makan gaji tapi tak kaya-kaya lagi. Jadi insyaAllah lepas ni kita sama-sama cuba kita amalkan untuk kita jadi panduan supaya kita lebih menghadapi kehidupan seharian kita dengan lebih baik lah, walaupun mungkin tidak menepati istilah kaya. Okey, kalau saya rasa di UMK ni ramai jugalah yang mengenali saya, terutama yang di bahagian keuangan bendahari. Saya pun lama dah di Bank Islam ni. Berasal daripada Kelang, sekolah kebangsaan di Kelang, lepas tu di sekolah menengah di Shah Alam, belajar di UKM, join Bank Islam lama dah, sejak 1997 lagi, dan banyak semua pengalaman tu berada di cawangan lah. Saya ingat ada lebih daripada 12-13 cawangan lah, di KL, di Selangor, di Terengganu dan Kelantan. Dan di Kelantan saja dah 20 tahun lebih kurang. Bolehlah kecik Kelantan dulu ni. Okey. Bank Islam Profile. Untuk siapa yang belum mengenali Bank Islam secara mendalam lagi. Bank Islam ni ditubuhkan pada 1983 yang merupakan bank Islam pertama di Malaysia. Dan pada tahun 1993, kerajaan di bawah Bank Negara membuka Islamic banking ni kepada bank-bank konvensional yang lain yang masih itu dikenali sebagai skim perbankan tanpa faedah. Kalau yang ialah umur 30 tahun ke atas tu mungkin dah mengalami lah. Tahun 99 berlaku satu lagi evolusi dalam sistem perbankan di Malaysia, di mana ditubuhkan Bank Islam yang kedua, Bank Islam Muamalat, yang memulakan operasi pada tahun 1999.
Dan apa nama, kita di Bank Islam ni juga berkembang sejak tahun 1983 sehinggalah sekarang. Kita dah ada 144 cawangan di seluruh negara, dan di Kelantan sahaja kita ada 12 cawangan yang cover hampir setiap daerah, kecuali di Bacok dan di Rantau Panjang, Bacok dan Jeli kita tak ada. Yang lain semua daerah kita ada cawangan-cawangan lah. Dan kita punya head office di Menara Bank Islam, Jalan Perak di Ibu Pejabat, di kawasan segitiga berdekatan dengan KLCC. Okeylah, kita jemputlah tuan-tuan yang ada dalam ni, mungkin pernah pergi pun ke Menara Bank Islam kita. Okey, makan gaji tapi kaya. Dia lebih kepada cara mana kita manage kita punya financial lah sebenarnya. Kalau nak ikut definisi kaya ni, kaya tu kaya dari segi apa? Saya rasa definisi dan konsep kaya tu kita kena buka seluas-luasnya supaya kita tidak terbatas kepada kaya tu hanya dari segi banyaknya duit, banyaknya wang ringgit, banyaknya harta. Kaya juga kita boleh definisikan selain daripada kaya dari segi kewangan, kita boleh juga kaya besar, luaskan konsep kaya tu dari segi kaya dari segi budi, dari segi macam-macam lah yang kita selain daripada maksud kewangan. Apabila kita bataskan pada kewangan tu, jadi kita payah juga hendak mencapai, sebab definisi kaya tu mengikut seseorang tu dia berbeza lah. Kalau orang yang biasanya dengan makan gaji 2,000, 3,000, 4,000 kan, mungkin dengan simpanan di dalam akaun simpanan dia ada 500,000, 100,000 pun dia rasa dia kaya dah. Berbeza dengan individu yang mungkin gajinya 50,000, 100,000 sebulan. Kalau 1,000,000 dalam akaun dia, mungkin pada dia tidak kaya lagi. So kita cuba luaskan konsep ni supaya kita tidak terbelenggu dengan apa nama, dengan maksud kaya. Okey. Benda yang paling basic dalam hidup kita ni satu ialah perancangan lah. Perancangan penting, especially kalau kita nak jadi kaya lah dalam maksud tajuk kita hari ni. Kalau kita gagal merancang, maknanya kita gagal, kita fail to plan, gagal merancang, bermakna kita merancang untuk kegagalan dalam hidup kita. Ini biasa kita dengar, cuma macam mana kita nak praktikkan lah. Okay, secara umum kalau sebut pasal kewangan ni, yang menjurus kepada kita nak jadi kaya ni dengan makan gaji, perkara yang basic, yang paling asas yang kita perlu ada dan tekankan, dan permulaan kepada setiap tindakan dan langkah kita selepas ini dalam kita untuk menjana pendapatan yang kita nak pergi kepada ialah kaya dalam konsep yang kita sebutkan tadi adalah simpanan, menabung. Ini benda yang paling basic lah, benda paling basic. Dan simpanan ni seperti yang kita tahu ada berbagai bentuk jenis simpanan lah. Kalau jenis akaun simpanan di bank-bank pun bermacam-macam jenis. Dan setiap daripada produk itu dia tawarkan return, keuntungan. Kalau konvensional dia sebut interest lah. Dia punya faedah. Sebut faedah. Jadi apabila kita nak kaya, makan gaji dengan sekadar menyimpan saja, saya rasa lambatlah nak kaya, ataupun lambatlah kita saving tu berganda. Kalau sebut kaya dari segi dari segi maksud financial ni, dari segi simpanan ni, maksudnya dia
bertambah daripada contoh daripada 100 jadi 200, jadi 300, 1000, jadi 2000, 3000 dan seterusnya lah. Jadi benda yang basic ni kita perlu ada. Okey, selepas daripada kita dah ada simpanan yang mencukupi, kan? Kalau semua kita letakkan dalam simpanan sahaja pun, saya rasa kita satu perancangan yang kurang bijak lah. Dan apabila kita merasakan kita punya saving ini, kalau banyak dalam buku-buku kewangan dia ada sebutlah, buku motivasi, dia ada sebut simpanan yang kita perlu ada paling kurang 6 bulan. 6 bulan daripada gaji kita. 6 bulan daripada gaji kita untuk kita survive, untuk kemungkinan yang berlaku di masa akan datang. Ada yang kata 3 bulan, tapi saya rasa 6 bulan ni cukup baiklah. Cukup baik dan saya rasa cukup untuk kita menghadapi hari-hari yang mendatang. Sebab kita tak tahu, even esok pun kita tak tahu kita hidup ataupun mati. Kita tak tahu esok musibah ataupun kecelakaan yang mungkin akan menimpa kita. Kita semua tak tahu. Jadi kena ada persiapan dari segi simpanan. Okey, kalau kita merasakan simpanan kita sudah cukup tadi dengan ada 6 bulan daripada gaji kita simpan, dan mungkin kita boleh buat investment lah. Menyimpan, menabung, lepas tu kita pergi ke next step, investment. Investment ni pun macam-macam, dan return pun, keuntungan yang dijanjikan pun macam-macam juga lah. Ada investment yang short term, ada yang medium, ada yang juga long term. Ini saya akan jelaskan kemudian lah, sebagai permulaan saja. Dan ada saving, ada pelaburan, ada sedikit simpanan dalam bentuk pelaburan, dan kita boleh pergi kepada step seterusnya dalam kita merancang kehidupan kita ni. Mungkin kita boleh buat financing, atau dalam istilah konvensional dipanggil loan lah, pinjaman, pembiayaan pinjaman. Dan kita akan memanfaatkan terutama di era sekarang ni, yang masing-masing berebut, setiap bank pun masing-masing ada produk untuk ditawarkan, dan dengan persaingan yang cukup cukup sengit di kalangan bank-bank ni, masing-masing menawarkan produk dengan features yang menarik, kadar rate yang menarik. Jadi kita pengguna mendapat manfaat dari segi low rate lah yang dikenakan ke atas pengguna. Rate akan semakin rendah lah, semakin rendah. Dan rate ni bergantung kepada keadaan ekonomi semasa juga. Sebagai contoh, kalau kita di sekarang ni dengan menghadapi pandemik COVID-19, dan bank negara pun dalam musim PKP baru ni pun kita start dengan 18 Mac itu kan, sehingga sekarang ni pun itu bulan Mac saja saya dah 2 kali bank negara revise dia punya overnight rate, OPR, overnight policy rate, yang mana apabila rate ni bank negara ubah, dan setiap bank akan ubah juga dia punya kita panggil base rate lah, kadar asas, ataupun kalau biasa dengar konvensional BLR, base lending rate. Dan base lending rate atau base rate ni akan terjejas dengan berubahnya OPR, overnight policy rate bank negara, sama ada naik ataupun turun. Dan sekarang dengan ekonomi yang semakin yang terjejas teruk disebabkan dengan pandemik COVID-19 ni, OPR tu tendensi je nak turun tu memang adalah. Jadi apabila turun, rate akan effective rate yang bank charge pada ke atas setiap produk tu akan semakin turun. Dan di sini kita boleh memanfaatkan dengan rate yang rendah dan murah ini untuk kita, mungkin kita boleh buat investment
boleh buat investment, contoh kita ambil home financing ke. Dengan home financing tu mungkin kita boleh generate passive income dalam bentuk sewa pun salah satu cara kita boleh menjana pendapatan dalam keadaan kita ni makan gaji. Satu lagi yang biasa juga kita dengar ni, okay, live within our means ni, kita ukur baju di badan sendiri. Dalam kita membelanjakan pendapatan yang kita terima, kita ukur kemampuan kita dan kita kena fikirlah yang mana keperluan, yang mana kehendak, dan kita jangan terikut-ikut dengan gaya dan cara hidup orang lain. Ini cukup pentinglah sebagai satu petua untuk kita makan gaji tapi insya-Allah boleh kaya. Okey, kita ada berapa setengah jam? Halo. Okey, saya terus Okey. Tip lah, beberapa tip yang saya kutip lah daripada buku, daripada Google pun ada juga, dan saya rumuskan kat sini. Satu, dalam keadaan kita sebagai salary earner, makan gaji ni, cukup penting untuk kita setting kita punya financial objective. Apa matlamat kewangan kita? Dalam satu tempoh pendek, sederhana dan juga panjang. Sebagai contoh lah, kalau tempoh pendek ni, kalau kita nak buat saving, katalah sebulan 600. Sebulan 600. Sebulan 600 bermakna kita kena set, okay, saya nak pada end of this month ada simpanan terkumpul saya 600. Jadi macam mana kita nak buat? Okay, jangka pendeknya kita buat saving lah. Simpanan setiap hari RM20. So akan jadilah 600 setiap bulan. Syukur juga dengan kita buat perancangan medium dan juga long term ya. Untuk 10 tahun akan datang. Okay, simpanan kita nak ada berapa? Harta tanah nak ada berapa? Saham kita nak ada berapa? Semua ini memerlukan kepada planning. Dan kita apa pun dalam kehidupan kita mesti kena ada objektif. Okay, yang kedua, tips dia savings sebelum kita kita menabung sebelum kita membelanjakan. Sebagai contoh, kita allocate terus saya kata 10% daripada gaji kita simpan terus, ataupun kalau kita di bank ni kita boleh buat terus auto debit ke, standing instruction ke. Kata gaji kita 10,000 contoh, kita potong terus 10% masuk dalam saving. Selepas kita dah simpan baru kita belanja. Jangan kita belanja baru kita nak simpan. Kalau kita belanja baru nak simpan dekat hujung-hujung bulan, di tengah-tengah nak sampai ke hujung bulan tu ada macam-macam lah. Ada macam-macam benda yang berlaku, yang kadang-kadang bukan keperluan pun. Jadi matlamat dan objektif kita untuk kita mencapai kurang-kurangnya short term financial objective kita takkan tercapai kalau kita tak ada tindakan ni lah. Saya kena menyimpan, kena allocate dahulu, baru kita buat expenses. Okay, yang ketiga, needs versus desires ya. Tadilah saya pernah sebut juga. Kita kena kenal pasti dalam kehidupan kita ni ada keperluan dan ada kehendak, keinginan. Mana yang kita kena dahulukan? Pastinya adalah kehendak lah. Kehendak ni saya bagi contoh keperluan. Keperluan ni macam makan, minum, pakai, rumah. Maknanya kalau benda tu benda yang wajib adalah kita sebagai manusia dan juga orang yang berkeluarga, keperluan seperti itu adalah satu benda yang perlu dan wajib adalah. Desire, apa contoh desire? Desire, mungkin kenderaan mungkin kita boleh letakkan di bawah
keperluan, sebab sekarang kenderaan adalah satu keperluan untuk kita pergi mana-mana. Tapi apabila kita kita cari kenderaan yang di luar, ialah yang mewah lah, yang mewah, ataupun handphone. Daripada handphone yang ada basic feature yang kita boleh guna ni sebagai satu keperluan, kita nak tambah aksesori apa semua, dan lebih kepada kita nak memenuhi kehendak kita tadilah, desire. Jadi mungkin desire ni kalau kita mampu tak ada masalah. Jadi kalau kita tak mampu, kita kena tangguhkan dulu lah mungkin. Tak perlu batalkan lagi desire ni, sebab desire ni dia lumrah, benda yang ada pada setiap kita lah. Semua ada keinginan, semua ada nafsu, semua ada orang kita nak bergaya, kita nak dilihat nampak educated, macam-macam lah. Jadi macam mana pun keperluan itu kena pasti mengatasi keinginan-keinginan tadi lah. Okey, yang seterusnya, dalam kita mengurus kita punya pendapatan kita yang makan gaji ni, dan apabila kita ada sedikit simpanan tadi kan, simpanan, lepas tu kita ada buat investment, lepas tu mungkin kita ada buat pembiayaan, kita kena tahu berkenaan at least basic berkenaan dengan financial risk lah, risiko bankruptcy, macam mana orang tu boleh dibankruptkan, dan sikris ni data bank negara lah, data bank negara saya akan ceritakan sikit. Lepas tu berkenaan dengan basic lah, berkenaan skim cepat kaya, mungkin scammer, dan skim cepat kaya ni ialah bunyi hujung tu kaya, tapi jarang kita dengar orang menjadi kaya sebab dia masuk skim cepat kaya. Jarang lah kita dengar, walaupun ada. Okey. Maklumat asas tentang financial risk ni kena ada untuk kita lebih berjaga-jaga, dan kita memastikan, dan kita kena sedar bahawa kita makan gaji ni, pendapatan kita terbatas. Maknanya kalau kita makan gaji sebulan, gaji kita 5,000, mungkin kalau yang overtime ke apa, mungkin bertambahlah sikit. Tapi lebih kurang banyak tu ya setiap bulan. Berlainan, berbeza dengan mereka yang bisnes. Beza. Jadi kita kena cermat dan berhati-hati ya. Kita kena cermat dan berhati-hati dalam kita mengurus kewangan kita. Okey, seterusnya dah ada sedikit maklumat tadi tu, sedikit basic knowledge dan financial risk. Bolehlah kalau kita nak buat investment pun, carilah investment yang selamat ya. Smart investment. Mungkin kita boleh beli unit trust, di Bank Islam pun ada, ASB, Amanah Saham Bumi Putra, Amanah Saham Nasional, dan mungkin kita boleh buat macam tadilah untuk generate passive income, kita boleh beli fixed asset lah dalam bentuk rumah ke. Okey, macam mana kita nak manage kita punya gaji kita? Yang saya sebut tadi, pendapatan kita terbatas lah. Makan gaji ni kalau 3,000 lah, 5,000 dia tak bertambah secara mendadak. Macam mana kita nak mengurus? Jadi saya ada ambil kat sini. Okey, kita balik kepada definisi kaya dan konsep kaya tadi. Kita lebih sesuai lah kalau kita sebut formula kebebasan keuangan. Kalau kaya kita akan terbelenggu dengan kaya dari segi wang ringgit. Kita sebut kebebasan keuangan. Daripada pendapatan bulanan kita tu, kita boleh pecahkan lah. 70% untuk kita punya perbelanjaan bulanan kita, seperti perbelanjaan isi rumah, sewa rumah, minyak, bayar pinjaman, pembiayaan rumah, pembiayaan kereta, yang merupakan 70% tu perbelanjaan bulanan tu adalah memang satu keperluan. Bukan kehendak, keperluan. Dan 30% kita khususkan untuk, kat sini dia guna pembangunan dan keselamatan ya, yang boleh kita sebut sebagai simpanan, pelaburan dan juga kecemasan ya. Jadi kat sini ni simpanan, perlindungan untuk insurans ke, untuk simpanan kat sini,
pelaburan kita letak dalam portion yang 30% ni. Dan yang lain-lain tu dia sebut situ 10%, mungkin kita nak infak, sedekah dan bagi ibu bapa pun termasuk dalam yang ni lah. Okey, kalau kita berjaya membahagikan kita punya pendapatan bulanan ini dalam bentuk yang kita tengok ni, so saya rasa insya-Allah kita boleh mengharungi bulan ke bulan, tahun ke tahun tu dalam kehidupan kita, di samping kita untuk menjana pendapatan tambahan lah. Okey. Balik kepada saving. Apa tujuan kita menyimpan? Tujuan kita menyimpan simpanan seperti saya sebut tadi, dia kena bermula, kena ada titik permulaan. Kita jangan berfikir umur saya contohlah saya lah umur 47. Umur 47 baru nak menyimpan. Rasa nak macam terlambat. Tak ada terlambat kita dalam kehidupan kita ni. Kita perlu memikirkan, jangan fikir di mana kita nak bermula. Cuba kita fikirkan di mana kita nak berakhir nanti. Jadi tak ada terlambat. Jadi kena cubalah. Kena cuba. Untuk perlindungan, insurans, kecemasan. Lepas tu dengan ada saving juga kita boleh untuk beli rumah, ya, sekurang-kurangnya untuk bayar kita punya down payment. Dan rumah sekarang pun bukan murah. Kalau di Kelantan pun rumah teres satu tingkat pun 180-200 ribu. Jadi kebanyakan bank dia akan finance 90%. So di mana kita nak cari yang 10% tu? So tu perlunya simpanan, simpanan untuk kita membeli rumah sebagai contoh lah. Untuk kita sambung kita punya higher education, nak sambung belajar ataupun education untuk anak kita pun memerlukan simpanan. Dengan cost education yang semakin tinggi sekarang, perlu untuk kita sebagai ibu bapa terutamanya ada simpanan yang cukup ya untuk menjamin kelangsungan anak kita belajar, sama ada dalam ataupun luar negara. Dan kalau kita cukup simpanan, tak perlu kita buat pembiayaan. Tapi kalau kita masih tidak cukup, dan alternatifnya baru kita pergi kepada buat pembiayaan, pinjaman peribadi dan sebagainya. Ini emergency untuk kesihatan, kemalangan dan benda-benda yang kita tak jangka. Okey, kalau bentuk simpanan ni saya selitkan sikitlah. Sampai kita sebut tentang tujuan-tujuan saving dan berkenaan, dan saving ini sebagai satu titik permulaan untuk kita jadi kaya kan. So kita di Bank Islam kita ada satu produk deposit simpanan yang cukup menarik lah. Dengan simpanan serendah RM100 kita mampu jadi jutawan. Itu yang menarik ya. Dan kita panggil produk ni sebagai Al-Awfar, dan produk ni dah berada di pasaran, saya ingat tahun ni dah tahun yang ke-11. Tahun ke-11 dan kita dah melahirkan 29 ke 30 orang jutawan seluruh Malaysia. Okey, apa yang menarik tentang akaun ni? Kita menyediakan tahun ini 15 juta ringgit untuk dimenangi, yang mana kita bahagikan cabutan ni. Pemenang dipilih melalui cabutan. Ada cabutan bulanan yang mana hadiah utama dia adalah RM100,000, dan cabutan bulanan juga cabutan 13 negeri. Maknanya kalau di Kelantan ni ataupun di Terengganu dan setiap negeri itu ada cabutan juga, RM10,000 hadiah utama dia. Dan satu lagi untuk kaki tangan makan gaji seperti kita ni, ada satu lagi cabutan bulanan yang dibuat setiap bulan untuk mereka yang gajinya di Bank Islam. That's why kita ajak kempen ni sebagai Jom Pindah Gaji, yang mana hadiah utama dia adalah RM50,000, hadiah kedua RM25,000, hadiah ketiga RM15,000, hadiah keempat sagu hati RM1,000 sampai 10 orang. Itu cabutan bulanan. Dan cabutan setiap 10 tahun, yang mana kita telah melahirkan
29, 30 lebih tak salah ya, jutawan. Yang ni cabutan setiap suku tahunan. Maknanya setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali, hadiah utama dia adalah 1 juta ringgit. 1 juta ringgit. Dan setiap 6 bulan kita ada cabutan special alpha ni, yang mana hadiah dia adalah kereta Mercedes-Benz, Mazda CX-5, ada umrah, ada iPhone dan macam-macam lagi lah. Jadi tujuan adanya kempen dan hadiah-hadiah ini untuk menggalakkan kita semua, rakyat Malaysia lah, untuk menyimpan di Bank Islam lah. Dan salah satu mungkin cara kalau kita bernasib baik, kita akan jadi jutawan segera. Walaupun kita makan gaji. Jadi banyak peluang-peluang kat sini, saya jemputlah semua untuk detail mungkin boleh tanya ataupun boleh masuk ke website Bank Islam berkenaan dengan produk ni. Okey. Simpanan. Tadi simpanan yang keduanya, salah satu cara macam mana orang makan gaji boleh jadi kaya. Invest dalam unit trust. Kenapa unit trust? Unit trust ni saham amanah. Saham amanah ni tak serupa dengan saham yang kita beli kat BSKN tu. Dan risikonya pun jauh berbeza. Unit trust ni diuruskan oleh fund manager. Maknanya ada orang profesional yang expert dalam bidang unit trust ni untuk menguruskan dana kita. Berbeza dengan kita melabur secara individu di pasaran saham, yang mana dia punya risiko tu direct kita lah. Dan kemungkinan kita tidak cukup ilmu untuk melabur. Jadi dengan masuk unit trust ni, risiko kita akan berkurang sebab dia diurus oleh seorang fund manager. Okay. Kenapa unit trust? Potential return dia lebih baik daripada kita simpan dalam saving ataupun fixed deposit yang biasa lah. Kalau unit trust yang equity base kalau market baik, akan menjana profit yang lebih baik. Biasanya ialah lebih daripada 8 lah, maknanya lebih belah-belah persen pun kita boleh dapat daripada. Tapi kena pandai memilih lah, kena pandai memilih fund mana yang bagus. Okay, seterusnya less money working for us. Ni passive income tadi kita sebut. Kalau kita beli rumah, kita boleh sewa pun satu jenis passive income kita boleh generate kat situ. Melalui unit trust ni pun boleh juga melalui apa? Sebab melalui regular saving dan dollar cost averaging. Maksudnya kita buat simpanan, kita beli unit trust ni secara regular, ya, setiap bulan ke. Ikutlah 100, 200, 1000, 2000 konsisten setiap bulan yang kita anggap sebagai simpanan. Tanpa mengambil kira harga tu naik ataupun turun. Dan daripada dollar cost averaging ni, kita akan dapat manfaat apabila harga tu naik, kita pun beli juga, harga turun kita beli juga, kita akan averagekan kita punya cost untuk membeli unit trust tersebut lah. Yang ni mungkin dalam bentuk cash lah kita nak buat investment. Satu lagi unit trust, kenapa benda yang kita boleh pertimbangkan ya, untuk kita generate income selain daripada gaji kita ni. Dia mudah lah nak jual, mudah nak dibeli. Maknanya pergi kat bank ya, kebanyakan bank pun dia ada dia punya unit trust fund dia. Dan kita Bank Islam pun alhamdulillah kita banyak range of fund yang kita tawarkan kepada pelanggan lah. Dan sekarang pun zaman IT, zaman kita boleh tengok dia punya performance fund tu di ujung jari je dekat telefon. Ya, ada apps dia yang kita boleh download untuk kita memantau prestasi fund kita. Okay, ni Bank Islam ni, di Bank Islam ni salah satu produk lah yang killer produk kita. BIMB Arabesque iGlobal Dividend Fund 1. So yang ni yang menariknya fund ni secara ringkas ya. Fund ni dia
kalau kita biasa unit trust kita dengar fund manager. Fund manager diuruskan oleh seorang fund manager lah. Fund manager ni manusia. Tapi untuk yang BNB Arabesque iGlobal ni, Arabesque ni, kita menggunakan sistem. Kita menggunakan sistem yang tidak melibatkan tidak melibatkan manusia lah, melibatkan manusia dalam untuk menganalisa dan juga memutuskan mana counter-counter yang baik untuk dibeli lah. Jadi yang ni semua sistem buat yang mana dia merupakan dari segi performance merupakan the largest syariah global equity fund di Malaysia lah. Dari segi risk dia equity base equity. Dia equity, jenis equity. Dan yang menariknya BIMB Arabesque iGlobal Dividend ni dia menapis stok-stok counter di seluruh dunia, bukan di Malaysia saja, dan akhirnya dia akan pilih 100 stok yang terbaik untuk dia invest lah, untuk dia invest. Dan dia akan buat daily balancing. Dia akan evaluate setiap stok tu setiap hari, dan dia akan, kalau stok tu tidak menepati apa yang dia tetapkan, so dia akan slash lah, dia akan keluarkan dan kita beli orang baru. Itu kalau kita lah di Bank Islam kita punya unit trust yang cukup popular, BIMB iGlobal Dividend ataupun ASB. ASB, Amanah Saham Bumi Putra. Kalau kita tengok data daripada PNB ni, saya ambil daripada PNB. Cuba kita tengok saiz pegangan 5,000 dan ke bawah, maknanya RM5,000 dan ke bawah. Bilangan dia 7.7 juta, 77%. Pemegang unitnya 77%. Berbanding dengan saiz pegangan 500,000 dan ke atas, hanya 25,800 orang saja yang mewakili tak sampai 1% pun. Tak 1%. Bermakna kita ni menyimpan dan kita buat saham, beli saham amanah juga, tapi dalam jumlah yang kecil. Jadi kita boleh fikirkan lah, dan Amanah Saham Bumi Putra, untuk makluman, Amanah Saham Bumi Putra ni kita di Bank Islam baru dilantik sebagai ejen, dan kita menawarkan perkhidmatan untuk ASB ni dan juga untuk pembiayaan ASB. Kalau biasa kita dengar di bank-bank lain sebelum ni ada ASB financing. So kita pun dah mula menawarkan ASB financing ni maksimum 200,000 dengan rate 3.77%. Dan yang termurah di pasaran lah, melalui pasaran. So kalau berminat boleh call saya ataupun boleh masukkan dalam, tak silap saya ada Farisha ada hantar link untuk masuk leads masuk leads untuk, ataupun boleh tanya dekat chat sini pun boleh juga lah. Okey, bersebut dengan saham amanah ni. Saham amanah ni tak kira lah Bank Islam ke atau bank lain ataupun ASB. Dia ada satu kaedah, satu rule 72 dipanggil dalam pelaburan ni. So saya rasa yang belajar finance, so ramai lah saya kat sini yang tahulah pun rule 72. Cuma saya nak secara ringkas saja. Okey, rule 72 maksudnya 72 kita bagi dengan kadar rate kadar rate. Kalau bermaksud rule 72 ni tempoh dalam tahun yang diperlukan untuk kita doublekan duit kita berdasarkan kepada rate yang ditentukan. Contoh 72 rate 4% setahun. 4% setahun kita memerlukan 18 tahun untuk kita gandakan duit kita. Sebagai contoh kat sini, modal 50,000,
tempoh pelaburan 30 tahun, anggaran dividen 5%. Ni SB ya, average ya. Kalau tahun daripada lah tahun 4 tahun lepas, tak silap ASB declare 5%. So contoh kat sini dia ambil 5%. So dividen yang diperolehi RM166,97.12 dan jumlah terkumpul 216,000 daripada pelaburan asal prinsipal 50,000 selama 30 tahun dan duit itu akan berganda. Nah, dan contoh lagi ilustrasi kat sini, 50,000 hendak jadi 100,000 memerlukan dengan rate 5% ya, dengan rate 5% memerlukan 14.4 tahun. Dan ganda lagi kepada 200,000 memerlukan 28.8 tahun. Kita boleh guna je lah kaedah ni untuk kita estimate berapa duit yang kita perlukan pada umur kita sekian-sekian umur. Pada tahun bila kita nak gandakan duit kita ni mengikut kaedah Rule 72 ni. Yang tadi saya bercerita berkenaan dengan regular saving ya. Regular saving ni sebagai contoh lah, sekiranya kita buat lump sum investment cash. So jadi contoh kita punya unit berharga RM1. So kalau kita investor A ni profit loss, maknanya pada apabila dia jadi 50 sen, maknanya jadi dia akan rugi daripada 5,000 lah, jadi 5,000. Berbeza dengan orang yang buat dollar cost averaging, regular saving dan dollar cost averaging. Okey. Kalau kita tengok dekat sini ni, dia konsisten buat pelaburan tu 2,000, tidak kira harga tu naik ke turun. Naik ataupun turun dia konsisten buat pelaburan jumlah yang sama. So jumlah pelaburannya kalau kat sini 1, 2, 3, 4, 5 ada 10,000 dan unit tu menjadi 38,000. Jadi average cost dia daripada 10,000, 30,000 menjadi 26 sen. Jadi kat sini dengan 38,000 unit yang dia ada tu dengan harga semasa kata 50 sen, dia akan dia punya nilai aset dia pada masa itu 19,000, bermakna dia untung lah 9,000 berbanding dengan yang buat lump sum. Dia buat sekali je, lepas tu dia senyap, dia tak buat simpanan, dia tidak buat regular saving, dia akan rugilah. Ini sebagai contoh macam mana regular saving dan dollar cost averaging ni menambah kita punya keuntungan ya, namanya keuntungan. Satu lagi dari unit keras ni kita boleh buat selain daripada tunai, kita boleh buat EPI withdrawal ya. EPI withdrawal akaun 1, 30% daripada asset amount daripada akaun 1 tu tolak dengan base amount. Mengikut umur berbeza. Tu ada dia punya calculator dia lah. Okay. Minimum investment 1,000 setiap kita buat pengeluaran tu dan setiap 3 bulan kita boleh buat. Yang ni pun kita boleh jadikan amalan lah. Kita boleh jadikan amalan. Jika di EPF kita mungkin boleh dapat ialah pasif 5%, 6% paling tinggi pun. Kalau kita buat di unit trust ni, kemungkinan besar kita akan dapat lebih daripada tu lah, daripada tu. Tapi kena ingat juga ya, unit trust ni pun dia ada dia punya risiko jugalah. Apapun kita perlu ilmu lah, kita perlu ilmu. Okey, secara umum duit yang kita collect, yang customer deposit ke bank, kita akan invest dalam bentuk kita akan bagi financing lah kepada pelanggan, retail, consumer, SME, corporate, commercial. Dan saving ni kita akan urus, dan dalam masa yang sama dalam kita hendak menggalakkan pelanggan untuk menyimpan dan menambah deposit, kita bagi reward lah. Contohnya macam Al-Awfa tadi ada peluang untuk kita menjadi jutawan 1 juta, lepas tu dengan hadiah-hadiah tunai yang tawarkan, kereta dan sebagainya. Dan secara umumnya
kita makan gaji ni kita kena manage kita punya gaji kita dan juga simpanan kita, dan apa pun tindakan kita nak buat investment mesti dalam in the right way lah. In the right way. Okay. Satu lagi area yang kita kena titik beratkan selain daripada saving dan investment tadi, kita boleh buat debt consolidation plan debt consolidation plan untuk kita menyelesaikan hutang-hutang. Manfaat dia apabila kita menyerahkan hutang, bermaksud kita ada hutang kad kredit, kita ada hutang personal financing, kita ada hutang kereta, dan kita boleh, salah satu kaedah kita boleh gunakan penyelesaian hutang ni, kita boleh menggunakan kaedah personal financing pun boleh. Saya bagi contoh yang mudah. Kalau personal financing sekarang rate dalam 2.45, 3 tahun. Kalau 10 tahun 2.59, berbanding dengan kad kredit yang kita semua maklum, kad kredit adalah produk yang dia punya charge keuntungannya tinggi 15 hingga ke 18%. Cuba kita bayangkan dengan kad kredit yang saya rasa ramailah di kalangan kita, ialah kalangan kita yang makan gaji ni terperangkap dengan kad kredit ni. Cara kita nak menyelesaikan, satu lagi kita tawarkan personal financing untuk kita buat debt consolidation, yang mana kita dapat mengurangkan financial cost tadi cost kad kredit tinggi 2.45, 2.5 berbanding dengan 17-18%. So saya rasa satu perancangan yang baik jugalah untuk kita buat debt consolidation ni, untuk mengurangkan kita punya bebanan kewangan bulanan kita. Okay. Seterusnya, mungkin dengan debt consolidation ni pula juga kita boleh meningkatkan kita punya simpanan dan kuasa beli kita lah, kuasa beli kita. Leading dan akhirnya kehidupan kita akan menjadi happy lah, kita happy, tiada tekanan. Bayangkan dalam bulanan tu, komitmen bulanan kita makan gaji ni, kita tak larilah daripada kita nak buat. Jarang lah saya nak tengok orang makan gaji ni tak ada buat pinjaman ataupun pembiayaan kan. Jadi pinjaman tu boleh untuk sesuatu yang perlu, dan kalau kita agak terbeban dengan pinjaman komitmen bulanan yang ada, mungkin plan consolidation plan ni kita boleh pertimbangkan lah. Jadi boleh jumpa Bank Islam lah, Bank Islam, untuk kita tengok mana yang kita boleh bantu. Home refinancing pun satu kaedah. Macam mana kita boleh buat debt consolidation plan ni. Jadi kita akan manfaatkan, dulu kita beli rumah ni katalah 100,000, 10 tahun dia akan rumah ni adalah satu pelaburan aset yang baik walaupun dia macam mana pun dia akan naik lah, berbeza dengan kita beli kereta. Beli kereta ni esok nilai dah turun, rumah makin hari semakin naik. Jadi manfaatkan kenaikan nilai tadi tu untuk kita buat refinancing, dan kita akan dapat extra cash. Apabila kita dapat extra cash, satu, kita boleh settle mana-mana kos pinjaman yang mahal, contoh kad kredit tadi tu lah. Dan dalam masa yang sama kita boleh meringankan sikit kita punya bebanan keuangan tadi apabila kita buat debt consolidation menggunakan home refinancing ni. Jadi ansuran bulanan akan semakin kecil. Ni tadilah personal financing, apa tujuan kita nak buat kan, education, medical, health, untuk renovation rumah, dan mungkin juga kita boleh buat asset acquisition lah. Contoh beli tanah, Kelantan ni terkenal dengan tanah-tanah lot ni, boleh kita beli menggunakan personal financing salah satu cabang untuk kita buat pelaburan. Yang mana contoh kita beli tanah lot 30,000. So 5 tahun, 10 tahun akan datang dia akan jadi 60,000. It's a good investment jugalah. Apa itu siklis? Siklis tadi kita sebut dah.
setiap pinjaman, setiap apa nama dia panggil, permohonan pembiayaan ataupun pinjaman di mana-mana bank pun, dia akan melalui checklist ni, dan checklist ni kita akan tengok dari segi repayment character. Maknanya customer punya repayment pattern selama 12 bulan ke belakang, 12 bulan ke belakang. Sekiranya dia ada month in arrears tertunggak 1, 2, 3, 4, 5, itu kita kira sebagai checklist yang tidak baik lah. Dan kita boleh consider sekiranya dia punya month in arrears je 2 acceptable, 3 reconciliation akan ambil tanggungjawab lah untuk kerja tuan dan puan lah. Okay. AKPK itu ini dia di bawah bank yang mana sekiranya customer tidak ada masalah kita akan bincang dengan scheduling atau restructuring lah, restructuring itu memang ada. Dan sekiranya di pihak bank dia tak boleh nak buat reschedule ataupun restructuring, mungkin alternatifnya kita boleh pergi ke AKPK. AKPK ini dia akan bincang dan akan cari kaedah jumlah installment yang sesuai untuk customer ni, dan AKPK akan berbincang dengan bank lah, dengan bank untuk cari penyelesaian lah. Dan cuma apabila kita pergi ke AKPK, selepas kita permohonan kita dibenarkan, diluluskan, kita tak boleh buat permohonan pinjaman lainnya selepas pada tu. Sehinggalah AKPK ni pinjaman yang berkenaan yang kita adukan kepada AKPK ni diselesaikan, baru kita boleh buat permohonan pinjaman dengan bank CITOS. Selain daripada kita guna CCH tadi untuk kita mengetahui repayment pattern customer, kita cek CITOS. CITOS ni dia adalah satu syarikat yang mengumpulkan data-data, dan kita boleh beli report ni. Report ni RM25 kita boleh beli. Kalau dekat bank, dua benda ni menjadi satu asas lah dalam kita nak menentukan kelayakan customer. Scammer CP dia mudah ya, jangan percaya. Trust nobody. Even mungkin suami ataupun isteri kita lah. Ni maksudnya gini, maknanya jangan kita mendedahkan sebarang maklumat tentang terutama maklumat kewangan kita lah, nombor account, nombor PIN kepada orang yang tak betul lah. Okey. Ini pesanan Bank Islam, berkenaan dengan scammer ni. Kita jangan sekali melayan call yang kita ragui, tengok nombor pelik ya. Sebaik-baiknya jangan kita layan lah. Yang keduanya, kita jangan respons barang SMS yang minta kita punya maklumat keuangan. Even bank negara pun, polis, SPRM, LHDN, dia takkan minta kita punya maklumat nombor akaun ataupun nombor PIN. Tak ada. Tak pernah minta pun. Yang ketiga, apabila kita berada di mesin ATM, kita kena perhatikan sekeliling kita, takut dan pernah berlaku pun. Kadang-kadang itu ni tunggu di luar, di hujung penjuru kawasan ATM tu dengan pakai topi, topi atau helmet untuk supaya tidak dikenali. Kita kena berhati-hati sekiranya ada suasana sebegitulah. Dan don't share bank detail with anyone. Tadi sebutlah, jangan kita dedahkan sebab sekali kita dedahkan,
sila akhir bulan kita punya account, duit dalam account kita berlaku pun banyak orang buat aduan di bank Islam pun pernah ada, bukan sikit ya, ratus-ratus ribu pun ada berlaku kes-kes gini lah. Okey, sikit lagi ada satu slide ni. Dalam kita memikir yang tadi macam mana kita nak kaya dalam keadaan kita makan gaji ni, adalah individu-individu ni menawarkan skim-skim untuk cepat jadi kaya. Nak kaya ni tak ada satu kaedah yang cepat semua kena diusahakan berperingkat-peringkat. Kalau kita tengok tadi Rule 72 pun makan masa apa? Lama juga tu. Jadi jangan kita terjebak dengan skim cepat kaya ni, yang mana skim cepat kaya ni dia menawarkan bulan dan bintang lah. Pelaburan tiada risiko. Mana ada pelaburan tak ada risiko? Semua ada risiko. Cuma risiko tu banyak ke sikit, manageable ke ataupun tak boleh dikawal. Itu semua kita kena fikirkan. Apa pun mesti ada risiko. Ajarkan kenalan macam-macam lah. Jadi mungkin skim ni menggunakan MLM skim tu. Apabila kita bagi kita refer kawan kita ni, so kita dapat commission tu. Itu salah satu ciri-ciri lah. Pelaburan kecil dibenarkan. Biasanya gitulah, pelaburan kecil tapi return besar. Ngarut tu. Too good to be true. Kena ingat. Wang jamin terpokok, money back guarantee. Pun biasa perkataan-perkataan yang kita dengar lah. Mendakwa berdaftar dengan mana. So kita kena tengok lah. Kena tengok benda-benda ini supaya kita tidak terjebak dalam misi kita untuk menjadi kaya walaupun kita makan gaji. Jadi saya rasa setakat tu saya punya presentation lah. Perkongsian bukan nak ajar sangat, dan ramai daripada kita pun tahu dah benda-benda ni. Cuma kadang-kadang kalau kita sekadar berteori tanpa kita mempraktikkan, tak pergi ke mana jugalah. Jadi kalau siapa-siapa yang ada personal nak tanya ke apa, boleh hubungi saya lah di nombor yang tertera ni ataupun tim saya. Saya ada business manager dan ada 4 orang sales executive lah. Jadi saya rasa tu sajalah. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya. Kalau saya boleh jawab saya jawab, kalau tak boleh jawab saya reserve dulu, saya akan come back to you lah. Jadi saya akhirnya mengucapkan banyak terima kasih lah untuk mewakili pihak Bank Islam kerana memberi peluang kita untuk buat virtual talk ni yang ialah musim PKP je ni. Kalau tidak pun rasa jarang. Sebelum ni kita secara bersemuka gitu kan. Jadi ini satu hikmah juga PKP ni, yang mana kita boleh buat virtual talk macam ni, dan saya rasa cukup bagus lah, cukup bagus. Dan kadang-kadang tanpa mengganggu masa kita, sambil-sambil kita mungkin kita melakukan kerja harian kita boleh dengar kan. Jadi terima kasih banyak, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Cik Supadi hasil pada sesi perkongsian tadi. Sekarang ini kita buka soalan kepada peserta untuk bertanyakan soalan. Sambil-sambil itu boleh juga Cik Supadi menjawab soalan yang berada di ruang chat. Di mana banyak juga soalan saya tengok di ruang chat ni Cik Supadi. Dan kepada staf dan yang ingin bertanyakan soalan boleh on mic dan tanya. Untuk hutang tak kredit namun masih terus swipe kredit tersebut, masalah tak akan selesai. Betul lah. Untuk kad kredit ni, untuk kad kredit dia balik kepada kita punya disiplin untuk kita disiplin. Saya bagi contoh lah. Biasanya kita kena ada satu disiplin. Contoh macam kita biasa kita beli cash kan. Kita beli pasar raya, kita bayar cash. Tukarkan je kaedah pembayaran tu daripada cash kepada non cash. Kita guna kad kredit. Kredit. Tapi jangan kita dah guna cash, yang swipe yang non cash tu pun kita buat juga. Jadi kita punya expenses akan
double. Ni balik kepada kita punya disiplin lah, kita punya disiplin. Okey, Puanku Siulin, saya setuju. Cuma tadi tu lah balik kepada kita punya disiplin kita ya. Okey, lagi mana ya? Puan Rozana Zaidun, my boss. Saya kenal ni. Mana lagi soalan? Okey, berapa peratus BNB turunkan BLR kan? Kita punya Dr. Hazirah binti Hasan. Okey, terima kasih tanya. Kita punya BR ya, base rate. Base rate kita sekarang 3.77 ya. 3.77. BLR control bank negara, OPR ya, OPR control bank negara, so dia akan affect bank punya BR ataupun BLR. So dia akan akhirnya pergi kepada effective rate yang kita charge kepada customer. Betul lah tu. Dr. Azira based on OPR. Okay. Dr. Syah Iskandar Fahmi. Okay. Assalamualaikum Tuan, saya nak bertanya dalam keadaan sekarang ini adakah refinance rumah atau pinjaman adalah pilihan yang terbaik? Bergantung kepada kita punya kedudukan keuangan kita. Satu, refinance rumah ni satu kaedah yang kita boleh guna untuk tadilah debt consolidation, penyelesaian hutang. Katalah komitmen bulanan kita yang melibatkan pinjaman-pinjaman tadi, kita gunakan kaedah refinancing tadi, mungkin satu kaedah yang terbaik lah. Saya tak boleh nak kata definitely benda tu satu benda yang baik, tapi boleh digunakan dan boleh difikirkan ya. Sebab kalau dari segi kita boleh mengambil manfaat dari segi rate kurang. Sebab biasanya rate rumah ni dia jauh lebih murah lah daripada personal financing. Kan? Satu lagi dengan refinancing ni kita boleh tempoh lebih panjang. Jadi apabila tempoh pinjaman pembiayaan tu lebih panjang, so dia punya installment akan kecil. Mungkin kita boleh fikirkan yang tu. Okey, dari segi investment Bank Islam saya terdapat banyak pilihan disediakan, mana satu yang paling baik. Yang ni mungkin saya akan berhubung dengan Dr. Syah nantilah. Macam unit trust dia. Unit trust ni kita nak invest kena berilmu. Cuma unit trust ni risiko dia agak rendah sikit berbanding kita beli saham-saham di bursa saham tu, sebab dia diurus oleh orang yang profesional lah. Orang yang profesional. Encik Muhammad Kamarul bin Ismail. Ni pun saya macam kenal. Encik Kamarul duduk jeli ke? Berapakah kenaikan Encik Kamarul jeli ke? Ya, Encik Kamarul daripada Pejabat Bendahari Jeli. Itulah saya kenal. Berapakah kenaikan paling maksimum floating BLR dalam tempoh 10 tahun? Personal financing ya. Kenaikan paling maksimum ni kita tak boleh nak tu ya, bergantung kepada bank negara pula. Bank negara punya OPR tadi. Contoh saya sebut tadi dalam tempoh PKP baru ni bulan 3 saja 2 kali ya. Bank negara turunkan, yang terakhir 50 basis point. Biasanya OPR ni dia 25 basis point saja. Tapi baru ni 50. Maknanya dia satu gambaran yang ialah kalau kita kata tidak baik untuk ekonomi ya, untuk ekonomi. Dan kita pun semua tahu keadaan ekonomi kita sekarang. So alhamdulillah kita punya COVID-19 ni agak terurus dan semakin baik dan menjadi satu indikator jugalah untuk ekonomi itu melakukan recovery yang lebih cepat. Okey, Encik Syakir bin Juno. Boleh saya tahu usia dan performa dividen unit trust Bank Islam tadi? Yang ni yang global lah ni ya. Yang global ni saya nak minta Encik Syakir boleh pergi ke kita punya website Bank Islam, ataupun you type situ BNB Arabes, dekat Google pun boleh.
BNB Arabes iGlobal Dividend, dan dia akan keluar dia punya fact sheet. Bila keluar fact sheet tu kita tahulah dia punya umur dia bila kita lancar. Tak silap saya dia dalam 3-4 tahun lepas. 3-4 tahun lepas. Okey. Puan Kusiulin lagi ya. Trend sekarang iaitu membuat pinjaman pribadi untuk menyimpan dana SB. Apa pandangan tuan? Okey. Buat pinjaman kita buat pinjaman untuk pelaburan. Kalau kita kira dari segi kos pembiayaan peribadi katalah 2.5%, 2.9, 2.6 lah, kita ambil 2.6%. So ASB apa ASB? 5 ataupun 6 sen. 5 atau 6 sen. Dia secara idealnya melabur ni jangan guna pinjaman. Jangan guna pinjaman, guna saving. Itu yang idealnya. Tapi dalam keadaan kita makan gaji dan kita nak juga generate income yang kata pasif tadi. Pasif melalui skim ni. Kalau tidak, tak sampailah matlamat kita nak jadi kaya tadi tu dari segi kewangan kan. Jadi boleh juga kita pertimbangkan kalau ASB ni dengan dia boleh bagi return 5-6% tu dengan kos pembayaran peribadi 2.6, rasa masih lagi berbaloi lah, boleh difikirkan. Cuma again lah saya terangkan tadi, kalau kita nak melabur yang paling baik adalah melalui simpanan kita. Cik Syafri bin Ibrahim. Ada tak bank Islam sediakan khidmat nasihat untuk selesaikan hutang, contohnya ada ada. Tuan Syafri boleh hubungi, ikutlah hubungi saya ataupun nama-nama yang tertera tadi itu, dan kita akan cuba bagi nasihat lah. Nasihat ni mungkin satu kataan yang besar, jadi kita cuba bantulah, kita cuba bantu macam mana kita nak buat. Salah satu tadilah kita guna debt consolidation punya approach ya. Kita punya approach macam mana kita nak kurangkan kita punya komitmen bulanan kita tadi. Okay, Cik Safi. Dr. Muhammad Najmi. Doktor sahaja tanya ni. Takut saya. Yang mana lebih baik? Sama ada untuk buat housing loan 25 tahun dengan bayaran ansuran lebih 500 satu bulan, atau personal loan dalam 5 tahun dengan bayaran 1,300 untuk selesaikan hutang rumah yang berharga 100,000. Okey, kalau kita bercakap dengan bercakap dalam ruang lingkup orang makan gaji ni, pada saya lebih baik kita buat housing financing tadi ya, home financing tadi, berbanding kita buat sebab kalau saya sebutlah tadi, home financing ni dia punya rate dia murah sikit lah berbanding dengan personal financing. Tapi kalau kita bergantung kepada matlamat keuangan kita, kalau matlamat keuangan kita jangka pendek, mungkin kita boleh gunakan personal loan lah, financing tadi tu. 5 tahun kita boleh settle apa yang kita hajatkan. So boleh proceed dengan personal loan. Tapi kalau matlamat jangka panjang, kalau kita matlamat kita tu jauh lagi nak capai, dan kita orang makan gaji ni dia ada yearly increment ya, ataupun bonus yang lebih kan daripada yang tiap-tiap bulan yang kita dapat. Jadi benda tu pun kita boleh jangkakan. Jadi kita boleh buat perancangan lah. Kita buat perancangan. Jadi untuk menjawab Dr. Muhammad Najmi ni, saya jawab gini ya, bergantung pada kita punya matlamat keuangan tadi. Sama ada jangka panjang, pendek ataupun sederhana. Apa pendapat tentang lebih baik saving di unit trust atau simpanan emas? Saya tak sentuh tentang emas, ada juga nak masuk slide emas, takut panjang sangat. Emas pun satu instrumen pelaburan yang baik. Jaranglah kita dengar emas ni turun mendadak, jarang. Dan emas pun sekarang berapa saya 200 lebih dah kan, 1 gram. 200 lebih. Jadi emas ni biasanya dia akan sentiasa akan meningkat.
Dan dalam kaedah pelaburan ni, satu perkataan yang kita kena ambil kira, apa istilah dia, diversification kan, diversify. Kita kena diversify kita punya pelaburan lah. Mungkin ada di saving, mungkin dia ada di unit trust, ada di emas. Tu saya rasa lebih selamat lah. Lebih selamat. Jangan kita longgokkan satu-satu pelaburan kita pada dalam satu benda saja. Itu bahayalah. Cik Muhammad Cik Isa, apakah pendapat tuan tentang penggunaan e-wallet dalam urusan harian? Bagus. E-wallet ni kita support saranan kerajaan untuk apa dia panggil cashless society. Bagus ya. E-wallet ni kan kita boleh, maknanya kita tidak perlu membawa cash dalam wallet kita, conventional wallet lah. Jadi kita dalam bentuk e-wallet saja kita. Sama juga keadaannya kalau kita nak gunakan tadilah Facebook tentang pembelian secara tunai cash dengan pembelian secara kredit menggunakan kad kredit. Cuma yang tu kena ada disiplin. Kamarul, saya jawab dah tadi. Lepas tu saya rasa tak ada. Tak ada lagi? Kita ada sedikit lagi untuk pada peserta untuk tanyakan soalan kepada Encik Supadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Salam. Saya Syakir daripada UMK. Baik Tuan, apa ni, kalau di Maybank kita ada kijang emas ataupun emas lah, kijang loket. Untuk Bank Islam macam mana Tuan? Ada kita setakat hari ini tidak ada lagi akaun emas lah. Tak ada. Kita belum ada lagi. Belum ada lagi. Okey, itu saja soalan saya. Okey. Cik Suhairi boleh bantu saya tak kot ada persoalan-persoalan yang saya tak respon lah. Saya rasa saya dah go through satu-satu. So, harap-harap dapat menjawab persoalan yang dipersoalkan lah. Cik Yusri bin Awang pun ada. Khabar Cik Yusri? Ada lagi kan nak tanya? Ada di ruangan chat. Ada di ruangan chat, okey. Cik Muhammad bin Cik Isa. Apakah kesan inflasi kepada simpanan kita pada masa akan datang? Yang ni inflasi ni kalau sekarang kita punya ialah hampir di seluruh dunia lah, even US pun keadaan inflasi dia pun agak berat jugalah. Jadi simpanan kita ni kalau di bank pernah dengar PIDM. PIDM ni adalah, saya tak ingat dia punya tu. PIDM ni adalah satu, dia kalau simpanan kita diinsurankan. Diinsurankan, dan kalau di bank setiap individu akan diinsurankan sehingga 200 satu akaun setiap satu akaun. Setiap individu 200. Assalamualaikum. Dah hilang kan? Ya, mungkin dia ada masalah line connection tu, Tuan. Dah masuk dah? Kami daripada HQ. Ya. Saya tengah monitor daripada HQ. Okey. Ada lagi ke staff UA nak bertanya kepada pihak bank?
Sini ada sedikit pengumuman daripada Puan Farisha berkenaan cabutan bertuah yang disediakan oleh pihak bank. Sekarang sistem ada masalah sikit. Jadi Puan Farisha maklum yang cabutan bertuah tersebut pihak bank akan telefon direct kepada pemenang. Jadi jangan risau, bukan scammer. Nanti pihak bank akan telefon kepada tuan-puan yang mana yang berjaya nanti. Jadi nampaknya setakat itu sajalah tuan. Pihak kami mengucapkan terima kasih terutamanya kepada Encik Supadi, wakil daripada Bank Islam Cawangan Kota Baru, hasil daripada sesi perkongsian ilmu pada hari ini. Dan semua tim Bank Islam yang turut join pada hari ini. Setakat itu saja sesi taklimat keda pada hari ini. Dan sekian, terima kasih pihak UMK mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat pada hari ini. Terima kasih.